Baiklah, teruskan bersama kami di hujung sesi dan kita akan bersama dengan penceramah yang cukup handsome pada pagi ini ya. Itu Cik Muhammad Nur Amin Muhammad Sukri yang selaku founder RI Konsultasi Senang Berhad yang berasal daripada Alustaq Kedah, negeri Jelapang Padi. Tapi beliau telah pun memiliki 3 orang cahaya mata. Assalamualaikum Cik Muhammad Amin. Waalaikumsalam Tuan Zaki. Ya, tu dia sore Sihat, nampak. Tuan? Silakan. Sehat alhamdulillah. Selamat Hari Raya Cik Amin. Dan pagi ini selamat datang lagi sekarang kepada Cik Amin yang sudi dalam program sama-sama pada pagi ini. Dan Cik Amin kita kongsikan, ini satu rahsia. Kita bukakan rahsia bersara sebagai jutawan. Silakan Cik Amin. Okey, terima kasih Tuan Zaki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera yang saya muliakan moderator hebat kita, kacak bergaya Tuan Zaki kita. Saya juga yang saya kasihi kru-kru sembang ASNB yang bertengkus lumus buat fardu kifayah, bagi kesedaran, bagi kepandaian kepada masyarakat madani. Sekarang dah sebut masyarakat madani Tuan. Okey. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Amanah Saham Nasional Berhad sebab sudi jemput saya untuk kali yang kedua. InsyaAllah doa-doa kan. Sebab dalam Islam dia molek 3 kali Tuan Zaki. Okay. Alright. Dan yang saya sayangi, saya cintai audien di Zoom meeting dan juga di page Facebook ASNB. So tajuk yang saya diberi oleh ASNB yang saya perlu kupas adalah rahsia bersara sebagai jutawan. InsyaAllah saya akan kupas dalam bentuk naratif yang berlainan sikit. InsyaAllah kita akan buat secara santai, secara simple. So kalau tuan puan semua bersedia, cuba komen sikit dekat Zoom meeting ataupun dekat Facebook tu. Ready. Okay. Alright Tuan Zaki. Sebelum kita nak sentuh pasal persaraan ni, topik ni saya sangat-sangat teruja dan kita tak boleh lari daripada kita sentuh pasal duit. So kita tahu duit bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Money is not everything, but everything needs money. Tambah-tambah zaman pasca COVID-19 ni. Okay? Dan hari ni orang kata duit tak boleh bawa mati. Saya setuju, duit memang tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, zaman OPR tengah naik, zaman inflasi, zaman harga barang tengah naik ni, rasa setengah mati Tuan Zaki. Okey. Dan hari ni duit memang tak boleh selesaikan semua masalah kita, tetapi 95% masalah di dunia sekarang ni insya-Allah boleh diselesaikan kalau ada duit. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan yang berada di Zoom meeting dan juga Facebook pun bersetuju. Kalau setuju, komen yes sikit supaya kita ada two-way communication. Dan hari ni apa yang saya nak tunjuk untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, slide saya yang pertama, saya nak kupaskan kepentingan dana persaraan. Sebab duit jugalah sangat-sangat penting di mana bila mana kita nak bersara. Kalau tuan-tuan tengok dekat slide yang saya berkongsi ni, saya nak check dulu tuan-tuan boleh nampak tak slide yang saya share? Boleh. Okey, alhamdulillah semua boleh nampak. So kalau kita nampak perjalanan kita menguruskan keuangan ni bermula pada usia 25 tahun. Di mana kita dah habis belajar, habis diploma, habis degree, kita start bekerja. Purata penduduk Malaysia start bekerja umur 25 tahun. Kemudian apa yang selalu kita buat Tuan Zaki, kita selalu lepas dah bekerja, kita start nak mendirikan rumah tangga. Tengok orang lain couple, tengok kawan sebelah ada teman, okey, teman tapi mesra, kita pun nak ada pasangan dalam hidup kita. Nak kahwin zaman sekarang memerlukan duit. Dan bila kita lepas dah kahwin, kita nak beli kenderaan. Zaman sekarang orang memang minat, terutamanya anak muda, saya faham, dia memang minat kereta jenama H. So nak beli jentera jenama H ni pun memerlukan duit, down payment, maintenance, petrol dan tol. Dan kemudian fasa kehidupan kita pula, kita nak ada anak lah. Tengok orang lain ada cahaya mata, kita pun teringin nak ada cahaya mata. Dan seterusnya, of course, kita nak memiliki sebuah kediaman yang kita kata rumahku, syurgaku. So nak beli rumah, kita perlukan 10%, kita punya down payment dan 5% untuk legal fee. Dan termasuk juga dengan takaful. Dan kemudian, di hampir-hampir kita nak bersara,
kita nak menunaikan haji di Baitullah Lil Haram. Ni kalau kita tengok ni, daripada umur 25 sampai 55 tahun, sebab kebanyakan rakyat Malaysia, dia bersara umur antara 55 ataupun 60 tahun. So kalau saya ambil in term of konteks 5 tahun, lebih kurang 30 tahun kita bekerja, di mana income kita 100%. Dan hari ini yang paling crucial, paling menakutkan kita adalah bila kita bersara pada usia umur 55 ataupun 60 tahun. Jangka hayat, saya tengok statistik, sebelum COVID, jangka hayat penduduk Malaysia, lelaki around 75 tahun. Kalau perempuan lebih kurang 80 tahun. Bermaksud, selepas bersara, kita akan hidup lagi 20 tahun ke 25 tahun. Dan time ni, kita dah tak ada income. Bagi pekerja swasta, kita dah zero income. Yang ada hanya EPF sahaja. Manakala bagi penjawat awam, mungkin pencen separuh daripada dia punya gaji. Setuju dengan statement saya, saudara dan saudari di Facebook dan juga Zoom meeting? Kalau setuju, komen sikit setuju. Dia bagi semangat pada saya untuk berkongsi. Dan sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan puan semua, saya nak highlight apa yang KWSP dia quotes, dia dedahkan 5.4 juta jatuh miskin selepas bersara. Ini saya tak nak cerita pasca lepas COVID-19. Confirm dia punya angka lebih menakutkan. Sebab ramai dah buat keluar Sinar, macam-macam lah. Okay. Alright. So, dan kalau kita tengok, memang miskin lepas pencen ni dah jadi macam satu trend kebelakangan ni. Dan hari ini untuk pengetahuan tuan-tuan puan, kita kena tengok apa dia punya root of cause. Apa sebab kenapa ramai orang jatuh miskin lepas bersara. Dia ada banyak sebab, cuma saya nak highlight 3 sebab. Sebab yang pertama tuan-tuan puan, ni guru-guru agama saya kata. Bila kita, Tuan Zaki, bila kita tidur, kita bangun daripada tidur, setiap hari sebenarnya kita sedang menuju kematian. Dia bunyi macam insaf kan. Ini sesi keuangan, dia bukan sesi agama, tapi kita selitkan juga. Sebab saya ni cucu ustaz. Okay. Kasyaf tinggi, pandangan menembusi hijab. So setiap hari bila kita bangun, sebenarnya kita menuju kematian. Setiap hari, setiap tahun bila kita sambut ulang tahun kelahiran kita, kita sebenarnya menuju kematian. On the way kita nak menuju kematian tu, maksudnya kita makin berusia. Bila mana kita berusia, saya nak tanya audiens semualah, saudara-saudari yang mengikuti live ni, kita makin sihat ataupun makin sakit tuan-tuan? Confirm kita makin sakit. So yang menyebabkan, sebab punca utama, root of cause, kenapa ramai pesara jatuh miskin adalah kos perubatan sendiri. Saya ambil contoh bapa tiri saya lah, makin sakit. Saya doakan Puan Saliza diberi kesembuhan. Sebab hari Jumaat ni, tambah pula, saya ni cucu ustaz. Okay, insyaAllah didoakan puan makin sembuh. Saya tengok bapa tiri saya sendiri, setiap bulan ubat dia saja RM3,000. Macam-macam ubat, insulin lah, jantung lah. So ni antara punca kenapa bila bersara, kita lagi banyak nak guna duit. Sebab tu kalau kita tengok pepatah Jawa, Tuan Zaki, dia kata apa? Health is wealth. Wow. Kesihatan tu adalah kekayaan. Okay. Dan hari ini yang kedua, punca kenapa orang jatuh miskin selepas bersara adalah kos sara hidup. Saya ada buat sedikit research yang saya dapat daripada, of course lah, Google lah. Okay. So source ni daripada Department of Statistics Malaysia, CPI, Consumer Price Index, yang kita guna untuk ukur inflasi. Bagi suku pertama tahun 2023, Tuan Zaki, dia mencatatkan bacaan 3.6%. Itu yang direkodkan. So inflasi average kita boleh kata 3% ke 4%. So maksudnya kalau sekarang ni income kita RM5,000, 20 tahun daripada sekarang, kalau kita nak maintain, nak bersara dengan lifestyle yang sama, kita kena ada RM6,000. Kalau kita ambil 4% sahaja. Kalau income kita sebulan RM10,000, household income kita sebulan RM10,000, 20 tahun daripada sekarang, kalau kita plug in inflation punya faktor, kita memerlukan RM12,000 yang bersamaan dengan RM10,000 sekarang untuk kita maintain kita punya lifestyle. Cuma yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan semua, itu yang direkodkan. Yang tak direkodkan,
dia mungkin lagi tinggi. Dia tak sama. Kawan saya yang duduk dekat Changlun, yang duduk dekat Kok Diang, tak sama kadar inflation dengan saya yang duduk dekat Lembah Kelang. Okey, so sebab tu kita kena faham yang direkodkan dengan yang tak direkodkan dia akan berbeza. Okey, dan yang ketiga tuan. Yang pertama tadi saya recap balik, yang pertama ramai orang jatuh miskin disebabkan faktor kesihatan. Kita memerlukan kos perubatan meningkat termasuk dengan inflasi, kos sara hidup. Dan yang ketiga, tanggungjawab kita. So bila kita bersara, kita ada tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan kita berhak atas apa yang kita pimpin. Macam kita, terutamanya kaum lelaki, kita adalah ketua, pemimpin kepada keluarga kita. Zaman, saya ingat lagi zaman Tok saya, Tok Wan saya, Tuan Zaki, dia punya plan persaraan dia sangat senang. Macam bapa kandung saya, dia ada 11 ataupun 12 orang adik-beradik. Saya pun tak ingat sebab ada yang meninggal lah apa semua. Ada lebih kurang 11 ke 12 orang adik-beradik. Manakala mak saya ada 5 orang adik-beradik. Arwah Tok saya dengan Tok Wan saya punya plan persaraan mudah saja. Buat anak banyak-banyak. Sebab apa? Bila kita membesarkan anak tu, kita invest daripada dia kecil sampai dia belajar. Bila dia dah habis dia bekerja nanti, dengan harapan seorang anak bagi RM300 ataupun RM200. Kalau ada 10-11 orang anak, kat situ dapat RM2,200 lah tuan. Itu mudah zaman-zaman tok kita, zaman-zaman nenek kita. Tapi zaman sekarang tuan-puan, dia dah lain. When the demand change, the trend also change. So hari ni kalau kita tengok, okay, dulu kita mengharapkan anak kita bagi duit. Zaman sekarang dengan kos sara hidup yang tinggi, dengan inflasi yang tinggi, kadar OPR yang tengah naik sekarang ni, silap-silap sebagai mak dengan ayah kita yang kena keluar duit. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh, bila anak-anak kita nak sambung belajar, normally kita yang kena keluar duit. Sebab tu kita kena rancang dana pendidikan untuk anak-anak dengan secepat yang mungkin. Yang kedua, anak-anak nak kahwin. Anak-anak nak kahwin pun silap-silap mak dengan ayah yang kena keluar duit. Zaman sekarang kalau 10,000 ke 20,000 hantaran Tuan Zaki dan juga audien bersama saya di live ni dah biasa. Sebab kita cuba nak ubah sejadah, kita cuba nak decorate sejadah jadi itik, jadi angsa. Sebab tu kos hantaran dia makin tinggi. So saya punya advice, kita follow Islam lah. Sebaik-baik mahar adalah mahar yang murah. Nampak tak? Selingan hari Jumaat ni. Okey. Dan apa, tambah sekarang anak-anak nak beli rumah. Sebab tu saya tengok kawan-kawan saya ataupun pak saudara saya, mak saudara saya, dia banyak bila dia nak beli rumah, anak-anak nak beli rumah, dia yang korbankan duit EPF, duit gratuity, duit pension dia. Nak bagi deposit, nak bayar legal fee. Okey. So kita teruskan ke slide yang seterusnya. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan puan semua. Saya nak bagi tuan-tuan puan nampak gambaran secara ringkasnya betapa pentingnya dana persaraan. Saya percaya tuan-tuan puan semua pernah tengok kalender kuda zaman-zaman dulu, tapi sekarang ni kita banyak tengok kalender dekat handphone. Betul tuan-puan? Okey. Tapi kalau tuan-tuan puan pernah tengok kalender ni, saya nak tanya tuan-tuan puan, tuan-puan perasan tak pada hari Sabtu dengan hari Ahad, warna dia tu dia tanda berbeza sikit. Dia nampak menonjol sikit. Macam contoh kalender ni dia warnakan warna merah. Agak-agak kenapa dia tandakan warna merah ataupun agak-agak kenapa dia tandakan berbeza tuan-puan? Kalau tuan-puan cuba jawab. Sebab apa? Nanti ASNB akan bagi hadiah. Okey, alright. Sebab dia tuan-puan, sebab yes, Tuan Roshani kita jawab sebab hari cuti. So, saya nak tanya tuan-puan semua. Hari kita bekerja, hari Isnin sampai Jumaat dengan hari bercuti, weekend, Sabtu dengan Ahad. Mana lagi banyak kita spend duit kita tuan-puan? Kalau tuan-puan tanya saya, hari Sabtu dengan hari Ahad saya spend lagi duit banyak tuan-puan berbanding hari bekerja. Tambah-tambah kalau bawa askar 3 orang anak saya kan. Pergi Sunway, Piramid, Setia Alam, City Mall kan. Jangan lalu dekat apa sinema aja. Jangan lalu dekat sinema, jangan lalu dekat kedai permainan. Confirm 200 ke 300 habis. So tuan-puan bayangkan kalau kita masih bekerja pun
sekarang ni 2 hari cuti pun, hari Sabtu dengan Ahad, kita dah habis banyak duit. Bayangkan bila kita bersara. Bila kita bersara tuan-tuan puan, hari-hari cuti. Itu yang paling bahaya. Sebab tu tuan-tuan puan, ASNB bawa satu topik yang sangat menarik untuk kita bincangkan pada pagi ni, untuk kita kupas. Dia punya tajuk dia bersara sebagai jutawan. Bagi saya dengan keadaan sekarang, kita wajib ada satu matlamat untuk bersara sebagai jutawan. Okey Tuan Zaki. Ya. Ambil nafas sikit. Okey. Alright. Okey, so Tuan. So bila kita dah share berkaitan apa kepentingan untuk sediakan dana persaraan, sekarang kita nak pergi persediaan yang patut kita ambil, langkah-langkah yang patut kita ambil sebelum kita bersara. So hari ini tuan-tuan saya ada satu slide tips for retirement planning ni, sangat menarik. Kalau tuan-tuan tanya saya, bila kita nak bersara ni, kita patut bermula daripada awal. Saya ada satu quotes yang tuan-tuan patut salin. Quotes ni dia kata apa? Dia kata, ni daripada saya punya mentor, dia kata selama dia dalam industri keuangan, dia jarang dengar orang merungut, jarang dengar orang menyesal simpan duit banyak. Yang selalu dia dengar orang menyesal, orang merungut sebab simpan duit sikit. Setuju tak dengan quotes mentor keuangan saya tuan-tuan? Kalau setuju, komen setuju sikit. Ataupun komen yes sikit untuk audien-audien yang mengikuti live kita. Dan seterusnya dia bagi tahu, dia jarang dengar orang merungut, jarang dengar orang menyesal simpan daripada muda. Yang banyak dia dengar, dia jumpa klien-klien dia, dia kata apa? Ramai orang yang merungut, yang menyesal simpan duit lambat waktu dah nak bersara, nak apa di hujung-hujung usia, di hujung-hujung rancangan. So, step yang paling bagus adalah kita kena start awal. Okey? Seterusnya tuan-tuan, kita kena pilih umur bila yang kita nak bersara. Tapi kalau dekat Malaysia kita tengok Tuan Zaki dia ada dua je lah. Sama ada umur 55 bagi kerajaan dan juga mungkin 60 bagi swasta. Yang saya nak fokus untuk tuan-tuan dekat sini adalah untuk kita calculate kita punya retirement spending. So first sekali untuk pengetahuan tuan-tuan, persediaan untuk kita bersara tuan-tuan, kita kena ada goal. Goal kita, berapa dana persaraan yang kita nak waktu kita pencen nanti. Sama ada 5,000 sebulan ataupun 10,000 ataupun 15,000 sebulan, kita yang pilih. Sebab apa? Hidup kita ni antara huruf A dan juga huruf C. Okey, huruf B dan juga huruf D, sorry. B adalah birth, kita dilahirkan. D adalah death, kematian. Di tengah-tengah antara huruf B dan juga huruf D, untuk pengetahuan saudara dan saudari dekat live sekarang, adalah huruf C. C adalah choice. Hidup kita, pilihan kita. So kita yang tentukan sebenarnya berapa pencen yang kita nak sebulan waktu kita bersara nanti. 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, even 50,000 sebulan, kita yang decide. Lepas kita dah decide berapa goal kita, sebab goal ni sangat penting tuan-tuan, sebab saya nak petik kata-kata orang hebat dalam buku dia 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Antara tujuh tabiat orang yang efektif ni Tuan Zaki. Yang pertama sekali Stephen Covey dia highlight, dia kata apa? Begin with end in mind. Maksudnya kita dah ada matlamat akhir, apa yang kita nak capai. So sebab tu goal paling crucial. Saya nak tekankan lagi tuan-tuan, Zig Ziglar, salah seorang pemikir hebat dekat Amerika Syarikat, dia kata apa? Orang yang tak ada impian, dia ibarat mati sebelum mati. So kita kena ada matlamat, kita kena ada goal. Berapa yang kita nak waktu bersara nanti. Bila kita dah ada matlamat, ada goal, barulah kita pergi kepada persediaan yang kedua. Berapa lagi masa, time frame yang kita ada sebelum kita bersara. Sebab tu dalam Al-Quran dia kata apa? Wal'as, demi masa sesungguhnya manusia tu dalam kerugian. So sama ada kita ada 30 tahun, siapa yang ada 30 tahun bagi saya beruntunglah. Okey, yang ada 25 tahun, yang ada 20 tahun, ada 15 tahun, even ada 5 tahun sekalipun. Okey?
at least tuan puan kita kena do something. So lepas kita dah ada goal, kita dah ada time frame, kita nak pergi yang ketiga tuan puan, how. So how ni macam mana instrumen ataupun vehicle yang kita boleh guna untuk bawa kita daripada point A ke point B. Saya bagi contoh konsep contoh. Macam saya Ahad lepas saya ada masuk half marathon, Cyber City Marathon first time Tuan Zaki. Breaking my personal best. So saya punya catatan masa 2 jam 57 minit. Okey, 2 jam 57 minit. So untuk bulan Ogos ni saya punya target saya nak buat 2 jam 45 minit. So untuk buat 2 jam 45 minit tu saya kena ada cara. Macam mana saya nak achieve saya punya goal tadi, matlamat akhir saya tadi. So saya nampak senang je, berat saya sekarang 83, okey. Suka tak suka saya kena reduce jadi 78 ataupun 75. Then saya boleh speed up untuk achieve saya punya goal 2 jam 45 minit half marathon pada Ogos nanti. So sama juga apa yang saya nak nampakkan pada saudara dan saudari dalam live ni. So bila kita dah ada goal, kita dah ada time frame. So sekarang kita nak fokus how. Macam mana kita nak sampai ke matlamat kita. So nak sampai tu yang pertama sekali kita kena tahu rule of 72. Yang tak ada goal cepat mati. Ni Cik Rosli kata ni. Okey. Bukan saya kata tuan-tuan, Cik Rosli yang kata. Sebab kata-kata kita doa. Okey, alright. Okey. So rule of 72 ni untuk pengetahuan tuan-tuan semua, yang saya percaya yang follow Zoom ni, yang follow FB ni, kebanyakan dah tahu sebab orang yang follow ASNB ni dia memang minat kewangan, tapi mungkin ada yang tak tahu rule of 72 ni adalah satu formula macam mana kita nak kira berapa tahun masa yang diperlukan untuk kita gandakan duit kita daripada RM1 jadi RM2, daripada 100 jadi 200, daripada 1 juta jadi 2 juta. Dan bila kita tahu benda ni, okey, kalau kita tahu benda ni sangat-sangat bagus sebab Albert Einstein dia kata apa? Dia kata compounding factor is the 8th wonder of the world. Who that understand it, earn it, who doesn't pays it. So siapa yang faham berkaitan rule of 72 ataupun compound interest ni, yang mana yang faham dia akan gandakan duit dia dengan cepat. Tapi siapa yang tak faham, that's why yang mana guna credit card bayar minimum saja, hutang dia pun berganda. Dia terpaksa bayar. So saya bagi contoh tuan-tuan, kalau kita letak dekat instrumen yang bagi 4%, mungkin macam fixed deposit 3% ke 4%, sebab sekarang OPR naik, interest rate naik. So fixed deposit pun insya-Allah akan naik. So 72 bahagi 4 untuk duit kita 100,000 jadi 200,000 Tuan Zaki, dia memerlukan masa 18 tahun. Tapi kalau kita cari instrumen macam unit amanah ataupun amanah saham, okey, antara produk-produk daripada ASNB ni, range dia bagi antara 5% ke 6% waktu ekonomi bagus. So 72 bahagi 6 kita hanya perlukan 12 tahun sahaja untuk duit kita daripada 1 juta berganda jadi 2 juta. Dan kalau kita jumpa instrumen kewangan yang instrumen kewangan yang sah, yang berdaftar di bawah Bank Negara ataupun Suruhanjaya Security yang bagi return 8% purata setahun, kita hanya perlukan 9 tahun sahaja menunggu untuk duit kita berganda daripada 100,000 jadi 200,000. Okey? Alright. So kalau saya tanya tuan-tuan dalam live ni, saya nak minta jawapan jujur lah. Kalau tuan-tuan, kalau diberi pilihan, tuan-tuan nak pulangan 4% ataupun 8%? Cuba komen sikit. Sebab kalau ikut saya ambil yang paling tinggi, ya 8%. Aina kata 8%. Sebab Aina rupa-rupanya mata duitan sama macam saya. Okey. Right. Nak 15%. Nak 15%. Okey, mestilah 80%. Okey. Ini orang tamak selalu untung. Okey. Okey, saya bagi tips sikit tuan-tuan. Ni dia keluar sikit dari topik. Okey. Sebab bila kita nak pulangan tinggi, kita kena expect kita punya risiko yang kita perlu ambil tu tinggi. High risk, high return. Low risk, low return Tuan Zaki. Saya tak pernah, saya ada satu je pernah jumpa. Low risk tapi high return tuan. Tu skim cepat kaya. Okay. Jangan terjebak. So tips dia tuan-tuan, saya belajar daripada mentor kewangan Tuan Azizi Ali, dia bagi tips.
kalau kita nak avoid daripada skim cepat kaya ni, kalau ada orang janjikan pulangan lebih daripada 32% setahun, kita dah kena berhati-hati. Itu dah panggil red flag. Okey, bendera merah tu. Sebab apa? Fund manager yang terhebat dekat dunia pun macam apa Warren Buffett, okey, kita panggil George Soros, Peter Lynch, maksimum orang-orang macam ni pun boleh bagi 32%. So kalau kita jumpa satu skim ataupun scam yang boleh bagi lebih daripada 32%, itu hint pertama, red flag. Dan secara logiknya, confirm Bloomberg, TV Al Jazeera confirm akan interview syarikat-syarikat ni dulu. Tapi kita tak nampak benda tu semua. So hari ni tuan-tuan, ada yang nak sampai 80% tadi kan. Okay. So kita tengok apa instrumen kewangan. Kalau tuan-tuan tanya saya, semua instrumen kewangan bagus. Okay. Dia bergantung kepada kita punya risk tolerance. Tahap kita nak menerima risiko. So kalau kita tengok, kalau nak save, kita letak dekat bank deposit lah, 1% ke 2%. Correct. Tak ada risiko langsung. Tapi kita kena tunggu tadilah. Bayangkan 72 bahagi 1%. So 72 tahun untuk duit kita 1,000 jadi 2,000. So kalau atas sikit, daripada situ ada cash, ada government security, corporate bonds, ataupun kalau Islamik dia panggil sukuk lah. Sukuk lebih kurang 5% ke 6%. Okey, kalau kita boleh terima risiko 5% ke 6%, then sukuk ataupun bond sesuai untuk kita. Tapi kalau kita nak return yang lebih sikit, antara 5% ke 15%, kita boleh consider unit trust ataupun kita panggil amanah saham dalam bahasa Melayu. Macam produk-produk ASNB ni. Ada yang modal tetap, beli RM1, jual RM1, ada juga yang variable. Bergantung pada risk tolerance kita. Atas lagi pada tu adalah saham, business dan gold dan sampailah private equity dan macam-macam. Okey. So, persoalan dia tuan-tuan tadi, kita dah tahu kita punya goal. Kita dah tahu kita punya time frame. Sekarang ni kita nak kupas pasal how. So kita dah nampak Rule 72. Untuk kita achieve kita punya goal tu, berapa tahun yang kita ada lagi. Dan lepas tu, berapa tahun yang kita ada tu, kita kena suit. Kita kena sesuaikan dengan risk tolerance ni. So contoh, kita nak 1 juta. Kita nak 1 juta dana persaraan. So kita mungkin boleh dapat 500,000 daripada hartanah. Contoh kita beli 2 hartanah, satu hartanah kita tinggal, satu hartanah kita beli harga 250,000, lepas 20 tahun, lepas 25 tahun, harga dia double, jadi 500,000. So kita dah ada 500,000. So balance lagi 500,000, mungkin kita boleh ada 200,000 dalam amanah saham Nasional Berhad, produk-produk yang diberi. Lepas tu mungkin 100,000 dalam emas. So maksudnya apa yang kita kena buat tuan-tuan? Kita kena diversify. Don't put all egg in one basket. Dan saya memang nak encourage, bukan sebab ASNB panggil saya, tapi kalau tuan-tuan tanya dari segi risk tolerance tu, sekurang-kurangnya kita kena ada satu account unit amanah saham. Bukan saya kata, Tan Sri Wahid Omar kata dulu dalam berita harian. Ex-chairman kita ni. Yes, ex-chairman. Sebab apa? Sebab in term of risk tolerance dia tu, dengan pulangan dia tu, mana nak dapat tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi dekat luar negara, mutual fund dia orang panggil, okey, susah nak dapat pulangan yang macam ni, dan kita tax free. Itu yang paling best. Kalau macam saya punya aunty, mak lang saya dekat Florida, bila dia letak duit dalam mutual fund ataupun kita panggil amanah saham, dia kena tax dulu tuan-tuan, based on capital gain dia. Okey, so next. So sama juga macam unit amanah ataupun amanah saham, dia pun ada banyak kelas. Saya tak nak dalam kebahagiaan ni, saya just nak bagi tahu untuk pengetahuan tuan-tuan semua. So don't put all egg in one basket. Jangan takut, di hujung saya punya presentation nanti, janji saya tuan-tuan, yang mana audience yang follow dekat Zoom kita ada hampir 300 orang ni, dan juga dekat Facebook. Okey, janji saya 2 tuan-tuan. Janji saya akan tunjuk tuan-tuan jalan. Yang pertama, macam mana kita ada 1 juta, kita bersara, kita gunakan sebagai perbelanjaan pencen kita tiap-tiap bulan, tapi duit kita tu, duit 1 juta kita tu tak hilang. Itu yang pertama sekali. Bagi yang stay daripada awal sampai akhir. So kita save the best at last. Okey. Yang kedua,
kita nak tunjuk jalan secara ringkas, secara santai, macam mana nak accumulate untuk collect 1 juta tadi. Boleh tuan-tuan? So kita dah pergi tuan, kepentingan dana persaraan, kita dah pergi berkaitan, kita panggil apa? Persediaan untuk persaraan. Sekarang ni kita nak kukuhkan plan persaraan. So, apa yang saya nak share dekat tuan-tuan ni, kalau ikut pakar keuangan, dalam kita nak menentukan kita punya nilai bersih, net worth kita panggil dalam bahasa Jawa. Okay, net worth. So, total aset yang kita ada, tolak dengan total hutang-hutang kita, liability kita. So, cara untuk kita kukuhkan kita punya dana persaraan kita tuan-tuan adalah first, yang pertama sekali adalah jangan tambah hutang. Jangan net worth bahasa Jawa. Tuan Jamuri orang Jawa juga ke? Okey. Podo Joyono. Okey, tu je saya tahu sebab kawan saya orang Jawa. Okey. West Mangan. Okey, alright. Alright. So, jangan tambah hutang. Kalau kita nak dana persaraan kita, pension kita banyak, sebab 20 tahun ke 25 tahun kita akan bersara nanti dan tak ada income. So, jangan tambah hutang. Tu yang pertama. Dan yang kedua, kita selesaikan hutang-hutang kita yang ada ni secepat mungkin. Mana yang ada financing yang ambil loan, cuba praktis bayar advance sikit. Contoh installment rumah 1,000, kita bayar sikit 1,200. InsyaAllah kita akan save in term of interest dan cepat habis kita punya financing. So next, bila kita dah tak tambah hutang, bila kita kurangkan hutang kita, secara tak langsung dia akan menyebabkan expenses kita akan berkurang. Sebab hari ni untuk pengetahuan tuan-tuan, majoriti rakyat Malaysia ni perbelanjaan dia, weightage Tuan Zaki 60% adalah dia bayar loan. Lebih kurang 60% adalah dia bayar loan. So kalau kita tak ambil loan, baru kita kurangkan hutang kita, so expenses kita akan berkurang. So bila expenses kita berkurang, income tolak perbelanjaan, aliran tunai, lebihan kita tu, kita akan dapat lebihan yang banyak. Saya sebenarnya tak sabar nak settlekan hutang. Hutang rumah lah ya, paling banyak kan. Okay. Sebab apa? Bila kita ada banyak lebihan, kita boleh banyak menyimpan. Dan of course, some portion untuk menyimpan tu adalah untuk dana persaraan. Okay. So, yang pertama adalah kurangkan perbelanjaan dengan cara tak tambah hutang dan kita tutup hutang yang mana ada secepat mungkin. Yang kedua tuan-tuan, cara kita nak kukuhkan kita punya dana persaraan, of course, kita kena tambah pendapatan. Tuan-tuan tanyalah mana-mana pakar keuangan. Okay? Kalau kita ada masalah keuangan, dua benda yang kita boleh buat. Kurangkan perbelanjaan, tambah pendapatan. Dan hari ni saya nak galakkan tuan-tuan semua yang dalam follow live ni, untuk kita ada MSI. Komen ramai-ramai dekat bahagian chat MSI. Multiple Source of Income. Orang miskin, kenapa dia miskin mengikut Robert T. Kiyosaki ataupun Dave Ramsey? Because of dia ada satu sumber pendapatan saja. Ibarat kita buka paip, kita kalau zaman-zaman dekat kampung dulu Tuan Zaki saya mandi dekat kolah. Kolah tu dia berlubang. Boleh bayang tak? Bil Astro, bayar duit kereta, loan rumah, macam-macam lah kad kredit whatsoever. Bila kita ada satu sumber pendapatan saja, kolah tu takkan penuh sebab banyak lubang. Analogi dia. Tapi bagi orang yang ada multiple source of income, dia ada banyak paip pendapatan. Walaupun kolah tu berlubang, dia lebih cepat penuh berbanding yang ada satu saja paip. So antara dia gaji ataupun bisnes yang kita buat sekarang, mungkin kita boleh sewakan rumah, alright, especially area Lembah Kelang ni, fokus on lelong ataupun subsale. Banyak je yang desperate sekarang ni jual below market value. Okey, bukan nak jadi kapitalis tapi peluang. Okey. Masalah bila wujudnya masalah, wujudnya peluang. Paper asset macam amanah saham, unit trust, okey, dan juga royalty. So benda-benda ni yang patut kita usahakan. Dan saya tengok kawan-kawan saya dekat TikTok sekarang ni banyak buat duit Tuan Zaki dengan TikTok saja. Kita leverage on teknologi supaya kita boleh generate income. Bila kita ada income yang berlebihan, dia akan membantu simpanan kita untuk persaraan. Okey Tuan? Right. Okey. So Tuan Zaki kita pergi next.
Sebab masa pun saya nampak mencemburui Mencemburui kita. kita ni. Okey. Hari Jumaat hari ni kan. Hari Jumaat kita semua nak berkejar-kejar ke solat Jumaat ni. Okey. Nak duduk kat saf yang paling depan. So saya nak sentuh sikit kesilapan pesara dan juga bakal pesara. Sebab kadang-kadang saya nampak dia punya jenis, saya nampak macam saya tengok jiran-jiran dekat Alostak Kedah saya yang banyak pesara tu, kadang-kadang dia punya jenis tu dah cantik dah. Tetapi silap sikit je di hujung nak bersara tu, dia terpaksa bermula balik. Dia terpaksa hidup dalam tertekan balik. Kesilapan yang pertama bila orang yang bersara ni, macam saya cerita saya punya bapa saudara saya sendiri adalah apa? Dia nak buat bisnes. Bapa saudara saya ni arwah. Okey. Dia pensyarah. Waktu tu dia kata Min, Pak Lang ni kalau bersara nanti dapat duit gratuity 200,000, 300,000 ni, Pak Lang nak buat apa? Pak Lang nak buka restoran. Okay. Saya tanya Pak Lang, selama Pak Lang kerja jadi pensyarah ni, Pak Lang pernah berniaga ke? Tak pernah. Sebatang pen pun tak pernah jual. So saya kata, Pak Lang, tak payah simpan je duit. Sebab apa? Confirm lingkup. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan, statistik daripada 10 orang yang buat bisnes. Sebab saya faham naratif ramai orang dia kata Tuan Zaki dia kata 9/10 rezeki datang pada perniagaan. Tapi kita kena ingat juga, siapa yang berniaga ni saya respect. Man ahya sunnati faqad habani wa man habani kana ma ya fi jannah. Barang siapa yang mengikut sunnahku maka dia mencintai aku, dan bila mana dia mencintai aku akan kudampingi di syurga kelak. Dan salah satu sunnah Nabi ni berniaga. So ramai orang Melayu kita, especially Bumiputera Islam kita, okay, dia inspire untuk berniaga, memang bagus. Saya setuju 9/10 rezeki datang pada perniagaan. Saya tak tentang benda tu. Tapi 9/10 usaha juga dalam perniagaan juga. 9/10 risiko juga datang daripada perniagaan. Sebab tu bila saya pergi seminar perniagaan, dalam masa 5 tahun, 10 orang businessman yang buka bisnes, 7 confirm lingkup. 3 saja yang berjaya survive selepas 5 tahun. Disebabkan apa Tuan Zaki? Sebabkan ilmu. Ilmu yang pertama sekali. Sebab tu Benjamin Franklin dia beritahu, an investment in knowledge always pays the best dividend. Pelaburan dalam ilmu tu yang paling penting. Yang kedua, pengalaman lah dalam perniagaan. So nasihat saya bagi yang nak bersara, tak pernah berniaga sebelum ni, jangan buang tabiat tiba-tiba nak guna duit EPF, nak guna duit apa gratuity apa semua, pension untuk buat perniagaan. Kalau nak plan nak buat perniagaan, mula daripada sekarang. Okey, mula daripada sekarang dah kita panggil terjebak, dan insya-Allah dia punya chances lebih tinggi. Itu yang pertama. Kesilapan ramai orang bersara, dia ingat bisnes tu mudah. Ada duit buka restoran, ada duit buka kedai, dan bisnes orang akan datang masuk dalam kedai dia melimpah ruah. Bisnes dia bukan macam tu, untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian yang saya sayangi. Yang kedua, kesilapan pesara ataupun bakal pesara adalah, untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau kita tengok kes Felda Senayan, jutawan segera. Okey? Sebab bila mana kita tak ada fundamental ilmu keuangan, dia ibarat macam kita main loteri lah. Kita dapat 1 juta tu mudah, dan mudah juga 1 juta tu hilang. Tapi kalau orang yang ada ilmu keuangan, dia ada fundamental, dia boleh buat 1 juta, katalah dia hilang 1 juta, dia boleh cari balik 1 juta tu sebab dia ada ilmu. Kalau kita tengok Tuan Zaki dekat Felda Senayan, bila mana kerajaan beli tanah Felda tu, ramai sangat jadi jutawan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, time tu lah ramai gila salesperson, juru jual. Tumbuh macam cendawan. Tumbuh macam cendawan. Even bawa test drive kereta mewah pun dekat situ. So tuan-tuan semua yang bersara, saya punya nasihat tuan-tuan, ibarat apa? Ibarat kita panggil apa? Orang-orang Felda Senayan. Bila bersara nanti dengan duit pension, duit gratuity, dengan duit EPF yang berkepuk-kepuk, ada yang 200,000, 300,000, 500,000, even ada yang 1 juta. Tuan-tuan semua jangan takut. Tuan-tuan tak perlu cari salesperson tu akan cari tuan-tuan. Dan yang kita paling takut, antara salesperson tu akan ada juga scammer. Okey. So benda-benda ni yang kita takut. So sebab tu tuan-tuan, kita tengok 77 syarikat pelaburan tidak sah. Saya ingat lagi waktu zaman saya study dekat U, kecoh pasal Swiss Cash, pasal Geneva,
ramai, even duit lecturer saya, banyak yang tergadai masuk skim cepat kaya ni. Kita tengok dalam Kereta Akhbar, 1.7 juta rakyat Malaysia ditipu skim pelaburan. Sebab apa tuan-puan? Sebab tamak tu. Sebab tu Mahatma Gandhi dia kata, the world is enough for everyone needs. Dunia ni cukup untuk keperluan semua orang, but never enough for everyone greeds. Dunia ni tak cukup kalau kita tamak. So sebab tu bagi yang bersara, saya punya advice, relax je. Tak ada pengalaman buat bisnes, tak ada pengalaman melabur. Labur tempat yang selamat, yang dijamin oleh kerajaan, yang sah dan berdaftar dengan kerajaan, dengan Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security. Antaranya dekat Amanah Saham Nasional Berhad ni lah. Okay, supaya apa tuan-puan? Biar kita untung sikit daripada kita langsung tak untung. Sebab kita masuk skim cepat kaya. Kadang-kadang sikit tu lebih berkat daripada kita tamak nak banyak. So dua ni dia ada banyak, tapi untuk masa yang terhad ni, kalau tuan puan yang mana bakal pesara dan juga pesara dapat elakkan, dan insya-Allah tuan puan punya persaraan insya-Allah tenang dan cukup. Okey. Alright tuan. So sekarang ni kita nak pergi sikit jenis persaraan. Saya terpaksa laju kan. Boleh ke? Saya nak tanya tuan puan audience ni, okey ke? Boleh catch up ke dengan cara penyampaian saya? Kalau boleh komen yes sikit dekat ruangan chat supaya saya tak rasa short sendiri. Aina, thank you. Aina, Siti Nonadi, Yusairia, semua kata yes. Alright, Nur Ashikin kata yes. So hari ni kita nak tengok jenis-jenis persaraan tuan puan. So kalau dekat Malaysia ni paling famous persaraan yang pertama, dia ada 3 jenis. Persaraan yang pertama kita panggil tradisional. Maksudnya umur 55 ke umur 60 tahun kita bersara. Sebab tu kalau Tuan Zaki tengok, kalau kita nak compare dengan kita dengan Mak Saleh lah. Mak Saleh waktu muda dia suka travel. Right. Bila waktu berusia baru dia nak start kerja. Macam kita tengok cerita Hollywood, The Intern, lakonan Anne Hathaway dengan Robert De Niro. Okay, saya memang cucu ustaz tapi layan juga cerita Hollywood. Okey. Ada nafsu juga kan. Okey. So lepas bersara dia kerja balik Robert De Niro. Dalam cerita tu dia bawa watak band. Tapi orang Malaysia, orang kita, dia menggunakan cara tradisional. Dia percaya yang waktu muda ni kena kerja kuat. Waktu bersara nanti barulah pergi melancong. Dia berbeza dengan Mak Saleh. Mak Saleh waktu muda ni nak pergi melancong. So salah tak salah? Tak salah. Okey, tak berdosa pun. Cuma kesan dia bila kita nak tunggu umur 55 ataupun umur 60 baru nak pergi bersara, nak gunakan duit bersara pergi melancong, ada jadi macam ni Tuan Zaki. Okey, kita bayar mahal-mahal. Okey. Lalu kat ini kat mana, dekat Itali punya tu saya lupa nama dia. Okey. So tertidur. Dok lentok macam tu je. Okey, alright. Venice. Okey, alright. Thank you Aina mesti dah sampai dah ni. Okey. Alright. So ni cara tradisional lah, cara tradisional. Salah ke? Tak salah. Okey, sebab setiap kita jalan hidup, kisah kehidupan kita tak sama. Ada yang terpaksa kerja daripada awal sebab nak support family. Okey, it's okay. Cuma macam saya cakap tadi, life kita ni adalah pilihan. Okey, antara huruf B dan juga huruf D. Satu lagi jenis persaraan yang kita boleh fikirkan adalah semi retirement. Maksudnya, saya bagi contoh macam bapa mertua saya. Dia sebelum ni general manager dekat shipping company, buat drilling apa semua. So bila dia bersara, sebab dia duduk kat Klang Valley ni, kos quite tinggi. So lepas bersara pun dia masih bekerja. Cuma dia tak adalah bekerja teruk macam dulu. Dia jadi consultant. Dan expertise yang dia ada tu, tak ramai orang ada. So dia dibayar dengan tinggi. So ni kita panggil semi retirement. Tak salah tuan puan. Di mana kalau tuan puan lepas bekerja, lepas bersara nak kerja balik tak salah. Kita tengok mantan PM kita, Tun M kita pun, dia dah bersara lepas tu dia kerja balik jadi PM ke-7. So tak salah, ni semi retirement pun boleh juga. So depends on kita punya goal. Cuma kalau saya nak nampakkan pada tuan puan semua, bagi yang kita buat traditional dan juga semi retirement ni, kita terpaksa korbankan masa dengan orang-orang yang kita sayang. Sebab saya nak bawa satu naratif. Sekarang pakai ayat naratif, wewenang, okay?
kendati pun kan. Okey. Cerakin, kejap lagi saya pakai. Okey. Sebab sekarang kita dalam era Madani kan. Okey. Alright. Sekat mana dah skrip saya tadi? Saya dah lupa. Okey. Menikahkan yang tersayang. Ya, kita terpaksa korbankan masa dengan orang yang kita sayang lah. Saya nak bawa satu naratif daripada salah seorang mentor kewangan saya dalam bidang insurans. Okey. Nama dia Dr. Sanjay Tolani. Kalau orang insurans dengar nama Sanjay Tolani, memang power lah. So, yang ni saya akan bawa pada jenis persaraan yang ketiga. Dia kata, ramai orang dia fikir, dia kerja kuat-kuat, umur 55, umur 60, dia nak bersara, time tu dia nak spend dengan keluarga yang tersayang. Dia nak spend masa dengan anak dia. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan puan, bila saya balik kampung hari tu, nak beraya, nak himpun adik-beradik ni tuan, 6 orang adik-beradik, 3 orang adik kandung, 3 orang adik-beradik tiri. Nak himpun 6 orang adik-beradik ini, raya sekali tuan-tuan, memang cabaran. Sebab bila mana kita berusia 25 tahun, kita dah start berkahwin, especially bagi wanita, dia ada komitmen, dia kena taat pada suami dia. So pada waktu tu kalau kita nak spend, macam dalam infografik gambar ni, kita nak spend masa dengan anak kita pun, anak wanita kita, anak perempuan kita, especially time ni pun dia dah sibuk dengan kehidupan dia satu lagi. So kalau ikut Sanjay Tolani, the best untuk kita bersara bila mana umur anak kita 18 tahun ke 25 tahun. Ini satu pemikiran baru tuan. Bila saya pergi dia punya seminar tahun lepas, dia membuka minda kita lah. Okay. So 18 tahun ke 25 tahun. Sebab apa? Sebab time ni anak-anak kita dia memerlukan guidance, especially daripada parents. Time ni lah jiwa remaja dia memberontak. Kalau salah guidance tu, yang tu yang mula join aktiviti-aktiviti yang kita panggil tak sihat. So sebab tu kalau kita nak bersara, jenis persaraan yang ketiga yang saya akan share tadi, dia punya naratif dia adalah untuk kita bersara umur 18 ke 25 tahun anak kita, supaya kita boleh spend banyak masa dengan dia. Okay? Dan bila anak kita dah berkahwin nanti, dia pun dah busy dengan kehidupan dia, kita boleh start kerja balik secara santai-santai. So jenis persaraan yang ketiga ni, nama dia tuan-tuan puan, temporary retirement. Dia dah mula start popular. Okay. So contoh dia, konsep yang saya nak bagi kat tuan-tuan puan. Contoh macam saya, anak saya Tuan Zaki, anak saya yang paling sulung yang perempuan ni, umur dia 10 tahun. So saya kena plan, sebab umur dia crucial 18 tahun. So lagi 8 tahun. So saya kena spend banyak masa bila umur dia 18 tahun, supaya dia tak mingle, dia tak join, dia tak associate dengan kawan-kawan yang tak berfaedah. So saya ada masa 8 tahun untuk bina this plan. Contoh dia macam ni. Katalah gaji saya 5,000 sebulan. Dan katalah umur saya 25 tahun. Yes, memang. Muka saya memang nampak 25 tahun, tuan-tuan. Okay? Tapi 10 tahun lepas. Dan katalah saya bekerja 5 hari seminggu. So maksudnya, sehari saya punya income bersamaan dengan RM250. Apa yang saya buat dalam masa 5 tahun, saya menyimpan RM240,000. Sebab apa? Saya nak offset saya punya income sehari. Okay. So katalah saya tak nak bekerja hari Jumaat pada umur 30 tahun. So sebulan ada 4 kali Jumaat. So 250,000 kali 4 bersamaan dengan 1,000. So kalau saya simpan 240,000 dalam masa 5 tahun, daripada bisnes, daripada dividen, daripada rumah sewa, daripada emas, whatsoever, katalah cukup 240,000. 240,000 pada usia 30 tahun, saya letak dalam ASB lah katakan. Tahu limit ASB 200,000 ni contoh kan. Sebelum tuan-tuan komen, baik saya beritahu siap-siap. So kalau 5% purata dividen, so maksudnya saya dapat dividen setahun 12,000 bersamaan dengan sebulan 1,000. So maksudnya bila umur 30 tahun, saya ada option untuk hanya bekerja 4 hari seminggu. Boleh dapat tak tuan-tuan? Dia punya analogi ni. Kalau dapat, komen. Limit now, sorry, betul lah. ASB 300,000. Financing yang 200,000. Saya terbawa-bawa lagi tuan. Masih lagi 200,000. Okay, alright. Thank you. Alright.
So 4 hari seminggu. So sehari tu saya boleh lebihkan masa dengan anak saya, ambil dia sekolah, hantar dia sekolah, follow dia pergi co-curriculum, okay, hantar dia pergi tuition. So itu idea yang cuba geng-geng temporary retirement ni bawa. Okay. Yes, betul. Kalau buat KSL memang betul. Saya cuba nak simplify secara layman term lah. Okay. So bila umur 35 tahun pun sama juga. Dalam masa umur 30 ke 35 tahun, 5 tahun saya cuba simpan lagi 240,000. Saya hasil buat multiple source of income. Katalah dapat 240,000, simpan lagi dalam ASP. Contoh, okey, dapat 5%. So dividen dapat 24,000 setahun. Sebulan saya dapat 2,000 passive income. So saya ada pilihan untuk pergi kerja 3 hari je seminggu. So begitulah seterusnya. Dan bila mana sebab saya kira kalau anak saya umur 25 tahun sampai dia berkahwin, umur saya time tu berapa? Lebih kurang dalam 8 tahun sekarang, Sansa sekarang umur 36 tambah 8, okey. Okey, lebih kurang umur 44 lah macam tu. So umur 51, umur 55 saya start kerja balik. So this is the idea of temporary retirement. So harap membantu tuan-tuan puan, saya recap balik. Ada 3 jenis persaraan. Yang pertama sekali traditional, yang kedua adalah semi retirement, yang ketiga yang tengah baru nak meningkat naik ni, yang nak popular ni temporary retirement. Alright tuan, kita ada masa yang sangat-sangat singkat. Kita cepatkan lagi tuan-tuan. So last sekali, ini janji saya tadi. Yang keenam, macam mana kita nak bersara sebagai jutawan. Okay. So, kita pergi dulu end goal kita. Untuk pengetahuan tuan-tuan, end goal kita. So saya nak bawa saya nak ketengahkan satu metodologi nama dia capital intact. Saya janji dengan tuan-tuan tadi kan, katalah kita dapat 1 juta. Macam mana kita belanjakan pencen kita tiap-tiap bulan, okey? Tetapi 1 juta tu tak terusik. Teknik ni, method ni nama dia capital intact. Maksudnya kita hidup dengan dividen. Kita gunakan dividen sebagai duit pencen kita. Saya nak nampakkan lagi tuan-tuan, analogi dia macam ni. Ada 2 analogi Tuan Zaki. Yeah. Yang pertama kita selalu dengar pasal Jack dengan kacang ajaib. Dia ada cerita pasal angsa bertelur emas. Angsa ni ibarat duit persaraan kita 1 juta. Kalau kita bunuh angsa ni, dia tak akan bertelur lagi dah emas. So apa yang kita boleh buat adalah kita hidup, kita survive dengan menggunakan telur emas yang angsa ni keluar. Telur emas tu adalah dividen. Satu lagi nak bagi faham konsep capital intact method ni adalah ibarat pokok. Pokok ni adalah duit persaraan kita 1 juta. 1 juta ke 2 juta ke 3 juta ke 5 juta. So buah-buah ni adalah dividen. Kita hidup dengan makan buah. Jangan sesekali tebang pokok. Untuk pengetahuan tuan-tuan, disebabkan arwah tok saya, dia tanam pokok pelam. Kalau dekat sini orang panggil pokok mangga. Lah. Okey. Hari ni anak cucu masih lagi boleh petik. Sama juga. Selagi mana 1 juta dana persaraan kita tu, kita tak tebang, kita tak usik, anak cucu legasi kita dapat makan dividen. Tapi itu kita nak kena pergi hibah harta pusaka punya tajuk lah. So next. Okay. So sekarang ni contoh saya bagi. Saya nak bagi disclaimer, saya siap. Saya ambil, dia kecil ya. Saya cuba besarkan. Dia nampak tak? Okay. Okay. Ini saya ambil daripada Anthony Robbins. Critical Mass. Dia buat pengiraan based on 8%. So tuan-puan kena carilah instrumen yang bagi 8%. Tapi kalau tuan-puan risiko tolerance tuan-puan tak sanggup 8%, setakat 5%, ASB jawapan dia. Okey. Ni saya bagi 8% bukan sebab apa? Sebab senang, saya ambil daripada Anthony Robbins. So contoh. Okey. Kalau kita ada dana persaraan 1 juta, maksudnya dengan tempat instrumen kewangan yang boleh bagi dividen 8%, duit pencen kita adalah sebanyak 6,600. So, kalau kita letak dekat tempat yang bagi 8%, kita ada 2 juta, pencen kita 13,000. So, sekarang ni tuan-tuan tentukan
berapa pencen yang tuan-tuan nak. Kalau tuan-tuan rasa 5 juta baru cukup, okey. So tuan-tuan punya pencen sebulan 33,000. Selagi mana tuan-tuan belanja sebulan 33,000, selagi tu duit 5 juta tak terusik. Saya bagi contoh macam ni lah. Okey. Yang bawah sekali tu, retirement fund yang kosong tu, kita letakkanlah 5 juta. Saya ambil atas ni. Katalah umur 55 tahun tu, okey. Katalah kita ada 5 juta, okey. So setiap bulan kita boleh keluarkan berapa tadi? 33,000. 33,000, 33,000, 33,000. Kita boleh survive dan 5 juta tu tak terusik. Itu adalah konsep kita panggil capital intact method. Sebab ramai yang ambil 5 juta ataupun 1 juta, dia guna. So, jangan guna pokok. Nasihat saya untuk perempuan, jangan guna pokok. So, mungkin yang baru masuk, ada yang tanya macam mana nak dapat 1 juta, 2 juta. Jangan cakap 5 juta lah, besar sangat. Macam mana dapat 1 juta ni? Macam saya cakap tadi, ada banyak instrumen kewangan. Salah satu kita boleh guna hartanah. Contoh kita beli rumah 250,000. Kita nak bersara lagi 20 tahun. Kita estimate dalam masa 20 tahun dia akan double up jadi 500,000. So, katalah tu rumah kedua, ketiga. Kita jual lah rumah time tu. So, kita ada cash 500,000. Letak dalam mana? Letak dalam ASNB. Okay? So, lagi 500,000. Mungkin kita ada simpan ASB, ASNB. Macam kawan saya beli banglo 2 juta. Masya Allah. Siapa kawan Tuan Aizat tu? So maksudnya strategi dia nak bersara tu lah. So bila dia dah bersara nanti mungkin dia nak duduk rumah yang kecil je dengan wife dia. Sebab anak-anak semua dah besar. So dia jual 2 juta mungkin dah jadi 4 juta. So kawan Tuan mungkin bijak. Okay, alright. Mungkin bijak. Okay. Harap-harap kawan Tuan tu bukan saya lah. Okay. Alright. Okay, alright. So kat mana dah skrip saya tadi? Itulah Izzat, jangan kacau. Nasib baik sesi santai. Okey. So mungkin 200,000 daripada ASB, lagi 100,000 daripada emas, lagi 200,000 daripada bisnes-bisnes yang kita buat. So that's how kita dapat 1 juta. Okey. Sebab kita nak kupas detail sangat tuan, memang masa menceromboi kita lah. So bila kita dah nampak cara macam mana kita boleh kekal jadi jutawan walaupun kita belanja duit pencen kita dengan gunakan capital intact method, tu yang pertama. Sekarang saya nak share macam mana kita nak accumulate. Macam mana kita nak accumulate kita punya 1 juta tadi tu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Salah satu cara adalah kita buat RSP. Regular Saving Plan. Kita simpan secara berkala, jangan time the market. Contoh kalau tuan-tuan ada dapat gaji, boleh buat auto debit, masuk dalam tabung haji ke, masuk dalam ASB ke, ASB 2 ke, sebulan 500 ke. Dia sebenarnya tak kisah berapa nilai tu. It's not how much money that we make, but how much money that we save and invest. Itu yang paling penting. So, saya tak boleh go secara detail, tapi apa yang saya boleh beritahu, tuan-tuan kena istiqamah. Jangan time the market, sebab bila kita buat RSP, ada masa kita beli harga mahal, ada masa kita beli harga rendah. Bila kita beli bercara berkala, dia akan jadi dollar cost averaging. Okay. Dan satu lagi cara yang saya encourage kat tuan-tuan Bumi Putra, nak jadi jutawan ni senang je. Kita leverage on other people money. Kita leverage on duit bank untuk buat ASB financing. ASB 1 200,000 kita pakai sijil, ASB 2 kita pakai sijil 200,000, 400,000 lah. Dan wife kita pun kita ambil ASB 1, ASB 2. So dekat situ saja dah 800,000. Sama ada nak pakai teknik compounding ataupun rolling dividend, kena check dulu capacity kita untuk nak membayar. InsyaAllah akan ada pihak daripada ASNB akan explain secara detail. Saya hanya bagi general advice sahaja. Alright. Dan kalau kita tengok dekat sini, saya tunjuk dekat tuan-tuan semua, last daripada saya, macam mana kita nak simpan 1 juta. Okay. Kalau kita simpan pada usia, minta maaf slide tak apa nampak, ini saya pakai apps financial calculator. Kalau target kita 1 juta, tempat yang kita letak tu dia bagi pulangan 8%.
kita nak bersara umur 60. Kalau kita sekarang umur 25 tahun, kita hanya perlu simpan sebanyak tak sampai 500 pun. Tapi kalau umur kita dah 30, dia double sikit lah. 700 lebih. Dan kalau kita umur 50, baru kita nak start menyimpan untuk dapat 1 juta. Dengan 8%, kita perlu simpan sebanyak 5,800. Dia senak perut sikit lah. Okey. Tapi itu pilihan yang kita ada. Okey. So saya dah sampai kepada penghujung. Saya nak tutup saya punya saya nak buat kesimpulan sikit untuk pengetahuan tuan-tuan puan semua. Dan hari ini untuk pengetahuan tuan-tuan puan semua, moral of the story, macam mana mati itu benar, dana persaraan itu juga benar. Okey, so apa yang kita kena buat, kita kena get ready. Kita macam mana kita nak get ready hari nak kiamat, nak meninggal dunia, kita juga kena get ready untuk bersara. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan, nak bersara memang sangat-sangat memerlukan banyak duit. Okey. So dan apa yang saya boleh bagi tahu tuan-tuan puan, macam mentor saya beritahu, jarang dia dengar orang menyesal sebab simpan duit banyak. Ramai yang dia dengar jumpa klien-klien dia menyesal sebab simpan duit sikit. Jarang dia dengar orang merungut menyesal simpan waktu muda, tapi ramai yang dia dengar kawan-kawan dia merungut simpan dah lambat, dah waktu dah usia. Kesihatan pun penting. Yes, betul. Kesihatan dia memerlukan suplemen dari segi duit Puan Salina. Macam pak tiri saya sebulan 3,000 dia punya duit untuk perubatan sahaja. Sebab tu money is not everything, but everything needs money, especially waktu persaraan. So itu saja perkongsian daripada saya. Yang baik datang pada Allah SWT, yang lemah datang pada kekilafan saya. Saya pas kepada Tuan Zaki kita, moderator hebat kita. Dipersilakan Tuan. Terima kasih Tuan Amin. Tu dia. Okey, kita pergi kepada sesi Q&A Tuan Amin. Wah, Tuan Amin nak berehat dulu, dia nak minum air dulu ke? Makan kuih raya nampaknya. Kena ada kuih raya. Okey, Tuan Amin, kita pergi pada Q&A kita yang pertama. Alright. Sangat soalan Tuan. Banyak soalan ni. Okey, dalam WhatsApp kita Fauzan ni daripada Habidin. Habidin CS. Dia bertanya, sekarang ni banyak di internet ya, berkaitan dengan TikTok. Saham yang cuma melabur dalam jangka masa pendek 2 atau 3 jam dah boleh dapat ribu-ribuan katanya. Pada pendapat Tuan, apa tindakan pihak berkuasa untuk menyekat perkara tersebut dari berlaku? Silakan Tuan. Okay, alright. So soalan yang menarik daripada Cik Habidin. Apa tindakan pihak kuasa, pihak penguat kuasa? So untuk pengetahuan Tuan, teknologi ni bagus macam TikTok. Dia bagus kalau kita tengok dekat TikTok, kita dapat banyak ilmu, kita dapat banyak informasi. Tapi dia juga datang dengan teknologi ni pun datang dengan dia punya consequences. Bila mana kita nampak AI, Artificial Intelligence sekarang ni, dia menggugat peluang kerjaya kita. Sama juga macam konsep untuk pelaburan ni, dengan teknologi ni dia membantu kita melabur lebih mudah, pakai online banking kan, dapat informasi. Cuma dia datang juga dengan consequences adalah apa, kita tak tahu nak filter yang mana yang sah dan berdaftar. Kalau Cik Abidin tanya saya, pihak berkuat kuasa dia dah jalankan tugas yang bagus, dia dah bagi awareness. Okey, dia dah bagi peringatan. Kita juga kena play kita punya part Tuan. Apa yang kita kena buat, kita kena semak balik. Kita kena check balik dengan Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security. So normally untuk pelaburan, dua-dua kita panggil apa? Dua-dua organisasi ni adalah tempat rujukan kita. Dia macam ni lah, macam kita orang Islam kan. Kita dengar kat luar sana banyak sangat amalan waktu Ramadan. Fadilat kalau semayang tarawih hari pertama, malam pertama dapat pahala macam ni lah, malam kedua macam ni lah, apa semua. Tapi apa yang kita kena buat adalah informasi tu kita kena check balik, betul tak betul. Macam mana nak check? Kita kena check dalam Al-Quran. Tak ada dalam Al-Quran, kita tengok hadis Nabi. Tak ada hadis Nabi, kita tengok ijma' ulama'. Yang keempat, qiyas. So sama juga dalam keuangan ni, kita kena refer badan yang bertanggungjawab, Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security. Dan kita juga ada, kita panggil pakar-pakar keuangan. Kawan-kawan saya ramai yang financial advisor representative, financial planner representative, Islamic financial planner, certified financial planner. So mereka ni orang yang ada ilmu Tuan, yang ada authority
untuk bercakap pasal keuangan. So kita boleh semak dengan organisasi dan juga individu-individu ni. Ya, so jawapan daripada Tuan Amin, semak. Kita semak dengan institusi yang berkenaan. Alright, itu daripada Zoom. Kita pergi pada Facebook. Ada seorang lagi, Siti Farah, bukan Siti Nurhaliza. Oh, Siti Farah, okey. Jika kita mahu bersara katanya sekarang dengan ekonomi yang meningkat ni Tuan Amin, mampu ke kita menampung RM6,000 sebulan tanpa bekerja? Silakan Tuan Amin. Okey. Soalan dia ni mencabar daripada Siti Farah. Kalau kita tak bekerja, dia macam ni. Kalau kita tengok formula tadi pun, formula cash flow tuan, income, aliran tunai ni datang daripada income tolak expenses bersamaan dengan lebihan ataupun defisit. So kalau kita tak bekerja, kita tak buat bisnes, kita tak ada income. So yang ada adalah perbelanjaan. Perbelanjaan jadi negatif, dia akan menyebabkan kita start berhutang. So jawapan saya adalah kalau kita tak bekerja, tak ada income. So kita akan accumulate, kita akan kumpul hutang. So sebab tu suka ke tak suka, Cik Puan Siti Farah, kita kena cari income sama ada bekerja ataupun kita berniaga. Banyak sekarang ni, banyak peluang social media, teknologi kita boleh guna. Okey, itu dah Siti Farah jawapan daripada Tuan Amin. Dan kita pergi kepada Helmi Kampung Baru. Wow, Helmi Kampung Baru ni tuan Ya. Okey, pekerja swasta ada EPF yang bagi dividen sebagai persediaan dana persaraan. Manakala kerajaan kerajaan pula menerima pencen yang tiada dividen atau increment. Inflasi pula semakin tinggi. Gaji government pun tak besar. Apa nasihat tuan untuk kita kerajaan bagi menghadapi pasar persaraan? Silakan tuan. Okey. Alright, untuk kaki tangan kerajaan, okey. Adik saya pun kaki tangan kerajaan, cikgu. Okey. So advice bagi kaki tangan kerajaan yang mana yang baru bekerja sementara kita tak buat komitmen, jangan dulu kita buat personal loan. Selalunya kaki tangan kerajaan dia terlibat dengan personal loan. Selalunya dia buat personal loan untuk beli kereta, okey, lepas tu untuk beli rumah, untuk beli gadget-gadget. So advice saya kalau yang mana yang baru bekerja jangan lagi terlibat dengan personal loan. So duit tu apa yang kita boleh guna, kita boleh laburkan dulu, kita buat ASB financing dulu. Kalau tuan-tuan tanya saya lah, kita go for ASB financing. Yang mana yang dah ada ASB financing, saya ucapkan tahniah. The next alternative adalah duit daripada lebihan kita tu, kita boleh melabur di tempat-tempat macam private retirement scheme. PRS ni bagus, dia macam EPF juga. Dia tak boleh buat keluar sampai umur 55. Dan return dia pun antara 5 ke 15% tengok prestasi dana. Itu bagi yang mana dah buat ASB 2 pun dah buat, ASN apa semua tak tahu nak letak mana, nak dapat pulangan boleh letak dalam PRS. Tapi saya rasa soalan Cik Helmi ni adalah macam mana nak face inflasi tu. Macam saya cakap tadi, memang kena kurangkan perbelanjaan, tambah pendapatan. Alright, kurangkan perbelanjaan, tambahkan pendapatan. Right, Cik Helmi. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya datang dari Rosli Muhammad Kharoni. Nak bersara, tapi aset saya ada 1 juta. Should liquid the asset masa bersara dan invest amanah saham? Silakan komen. Okey. So jawapan saya adalah cash is king. Okey. Saya, bapa tiri saya memang multi-millionaire, sumber inspirasi saya, memang businessman yang sukses. Waktu COVID-19 baru-baru ni, dia punya business dia stuck. So dia ada aset yang banyak. Okay. Even dia punya hartanah dekat Bandar Darul Aman time tu, sebab dia punya plan asal dia nak bersara. That's why dia buat rumah kat situ sampai 3 lot. Tapi bila dia ada business dekat Alostar, dia dah tak duduk kat situ. So tapi time COVID-19 tu, dia tak ada cash yang banyak. So bila nak survive the business tu, dia punya harapan dia dapat jual rumah dia yang bernilai market value sekarang 4 juta. Tetapi sampai sekarang tak mampu dijual tuan. So kalau tuan tanya saya, even macam saya sendiri pun, saya nak jual rumah saya dekat Bandar Sarjana Putra, dekat BSP 21. Okay. Dah iklan lama, pun tak terjual lagi. Bayar tak dapat lagi. Bayar tak dapat. Even sekarang ni harga dia lagi murah daripada market value dia, lagi murah daripada S&P yang saya sign. Sebab saya beli undercon lah. So maksud dia tuan, jawapan saya adalah cash is king. Sementara kita boleh liquidate, sementara ada buyer,
okey, kita liquidate, kita letak dekat tempat yang macam ASB, macam ASN yang kita dah umur dekat kat bersara kan. Tapi dia bagi dividen. Kita tak perlu buat kerja apa-apa pun. Kalau macam kita ada aset rumah, kita still nak kena maintenance, nak bayar cukai pintu kan. Ya. Cukai macam-macam cukai. Cukai ada. Okey. Alright. Okey, itulah jawapan daripada Cik Rosila. Kita pergi pada soalan kita yang terakhir pada pagi ini. Kembali datang kepada saudara Helmi, Kampung Baru. Okey, Tuan. Tuan mention berkaitan dengan hutang sebaiknya habiskan awal. Okey. Apakah tempoh usia yang terbaik untuk kita habiskan hutang-hutang yang ada? Especially macam hutang rumah yang tempohnya begitu panjang, 30 ke 40 tahun. Silakan, Tuan. Okey, rumah ni terbahagi pada dua. Rumah yang kita duduk, the best is kita settlekan hutang cepat. Berapa cepat bergantung pada kita punya keuangan lah. Tapi rumah yang kita sewakan, dan sewa tu memberi positive cash flow, ataupun macam zaman sekarang ni mungkin dapat break even, tak ada masalah, tak perlu settlekan. Sebab kita leverage on tenant. Sebab Paul JKT kata, I rather use 1% of 100 people effort rather than my own 100% effort. Tak faham tak apa tuan-puan apa yang saya mencarut ni. Saya pun kadang-kadang tak faham. Tak faham juga. Okay. Tapi maksudnya kita nak leverage on tenant kita. Okey, leverage on tenant kita ya. Okey. Ada lagi satu soalan yang terakhir. Yes, okey. Siwarau amanah saham ini selamat ke? Capital protected ke? Amanah saham ini. Silakan. Okey, yang saya tahu dalam produk-produk diikutlah, dia ada dua. Satu amanah saham yang dijamin oleh kerajaan macam ASB kan. Okey, satu lagi adalah amanah saham swasta. So untuk amanah saham swasta ataupun variable, sebab produk ASNB pun ada yang variable. Correct. Harga turun naik kan. Harga berubah. Berubah. Satu dia tak ada capital protected. Maksudnya kita beli RM1, dia boleh naik jadi RM1.20 dan dia boleh turun jadi RM80. So dia bergantung pada market. Tetapi kalau dia macam kita simpan emas ataupun kita beli emas. Kalau harga tengah murah berbanding waktu kita beli, janganlah jual. Tapi kalau dah tinggi, barulah kita jual. Buy low, sell high. Cuma nak melabur untuk yang variable ni, jangan guna duit kecemasan. Guna duit yang kita tak sentuh. Yang kita rasa kita tak guna dalam masa 5 tahun. Then kita boleh go kepada amanah saham yang berbentuk macam ni. Okey, tapi satu lagi yang macam ASB, ASB2, okey, amanah saham didik sekarang jadi ASB3. Dia beli RM1, dia jual pun RM1. Keuntungan dia hanya daripada dividen. Yang ni should be no problem, dia safe. Kita kembali semula bersama dengan Saudara Mak Nur Amin berkaitan dengan rahsia bersara penjara jutawan. Okey. Alright. Penghujungnya, penutupnya dan juga nasihat, silakan. Okey, so saya punya advice adalah kalau kita rasa persaraan tu, dana persaraan tu sangat penting, kita hanya perlukan satu sebab je untuk kita simpan, untuk kita pulun, untuk kita kumpul dana persaraan tu. Tapi kalau kita rasa dana persaraan tu tak penting, bagilah 1000 cara macam mana pun, panggillah pakar kewangan yang hebat macam mana pun dari dalam dan luar negara, berkongsi, ASNB panggil, dia tak ada makna, dia tak confirm, dia takkan jalan. Yang penting dia bermula daripada diri kita. So hari ni kalau sikit-sikit, dia lama-lama jadi bukit. So sebab tu hari ni dalam kita nak menuju kita punya matlamat dana persaraan, goal kita sangat penting. Goal kita sangat penting, yang goal kita akan menentukan keazaman kita sama ada berjaya ataupun tak berjaya untuk kita bersara sebagai seorang jutawan. Sekian daripada saya pass balik kepada moderator hebat kita, Tuan Zaki. Terima kasih Tuan Amin di atas perkongsian kita pada pagi ini, cukup menarik. Tajuk info dan juga tips kepada kita yang untuk kita membuka minda kita yang nak bersara, yang tengah bercadang nak bersara dan yang akan bersara macam saya tak lama lagi, insyaAllah 2 tahun. Alhamdulillah, bekerja di SME, kita dapat ilmu dengan ceramah-ceramah jemputan kita, dan kita harapkan Cik Muhammad Amin sentiasa menerima jemputan daripada SMB dalam pengisian macam-macam yang akan datang, insyaAllah. Alright, kepada anda terima kasih lagi kepada Cik Muhammad Nur Amin yang sudi bersama kami pada pagi ini, pagi Jumaat yang barakah ini, dengan ilmu yang cukup menarik ya, perkongsian yang cukup menarik. Dan anda boleh teruslah melarai Facebook kami ataupun di Instagram kami untuk program-program selanjutnya. Sekali lagi bagi pihak Amanah Saham Nasional, kami akhiri dengan
Mohon maaf jika sekiranya ada kekurangan yang berlaku sepanjang program ini jalankan, dan tidak terlambat kami ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Masih lagi kita berkunjung ke rumah terbuka. Hati-hati di jalan, dengan hati-hati makan-makan tu. Makan-makan juga tapi hati-hati jaga kesihatan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.